Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya di channel Feroz Property for You. Hari ini adalah hari ketiga di mana kita dikenakan kawalan pergerakan iaitu pada tarikh 20 hari bulan 3 2020 atas sebab COVID-19 ni. Dah semakin meningkat dah COVID-19 ni, dah hampir 1000 orang yang kena. So harap-harap kita bukan dalam golongan orang-orang yang terkena tersebut. Dan kita doakan agar mereka pun yang terkena tu cepat-cepat sembuh dan tiada apa-apa kematian yang berlaku, insya-Allah. Jadi kita telah disarankan oleh kerajaan agar kita stay at home. Duduk di dalam rumah, jangan keluar. Kalau ada urusan penting sangat-sangat baru keluar. Jadi stay at home, bersama-sama itu kita work at home. Jangan lupa kalau kita keluar, kita standby kita punya sanitizer dan juga kita punya mask. Bila keluar pakai mask, lepas tu bila kita dah pegang apa-apa kita sanitize, okey? Tangan kita, pastikan tangan kita selalu kita cuci, mandi kerap kali kalau kita keluar supaya kita bersih dan tidak menjangkiti pada orang lain. Sebab kita tak tahu kita jumpa siapa, kita sentuh mana, balik-balik terjangkit pula kepada anak-anak atau isteri. Okey, kita jaga kesihatan kita. Okey, untuk tu kelas hari ni adalah melalui online. Saya buat khas khusus ni sebenarnya untuk tim saya, tapi saya share juga kepada rakan-rakan real estate negotiator yang ada di luar sana, terutamanya kepada newbies. Okey, mungkin topik hari ni, topik kelas hari ni mungkin dah lama kita tahu, tapi bagi newbies benda tu adalah benda baru, yang mana online marketing. Jadi kita datang balik pada kenapa online marketing ni terlampau penting. Disebabkan keadaan macam hari ni lah yang menunjukkan online marketing tu amat penting, yang menyebabkan orang terpaksa buat iklan, terpaksa buat penjualan melalui online, dan orang lain, klien-klien kita kat luar membeli melalui online. Tapi perkara-perkara tersebut adalah lebih kepada produk-produk yang mudah dibeli melalui online, yang mana kita boleh postage, kita boleh buat food delivery, kita boleh buat delivery COD dan sebagainya. Tapi bidang kita adalah lebih kepada real estate, kepada property. Takkan kita nak buat COD pula kan property. Lebih-lebih kita buat COD pada dokumen sahaja boleh, dan property tersebut masih di sana. Jadi hari ni saya nak share serba-serbi berkenaan online marketing, yang mana online marketing selama saya rasa dalam tempoh 2, 3 hingga 5 tahun ni dah banyak naik. Ramai orang guna online marketing, akan tetapi ramai masih guna marketing cara biasa, cara sebelum-sebelum ni, yang mana tak ada online. Kadang-kadang kita kata boleh ke online, kerana malu nak buat online, ataupun tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak guna perkataan apa, tak tahu nak copywriting macam mana dan sebagainya. Banyak sangat alasan yang kita bagi yang mana kita tak nak buat online. Tapi walhal benda tu adalah terlampau mudah, terlampau senang. Okay, contoh kata satu adalah contoh seperti video yang saya buat ni adalah satu-satunya online marketing, satu-satunya cara saya menyampaikan pesanan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat real estate negotiator saya, InsyaAllah. Jadi kelas pada hari ni adalah pada online marketing. Online marketing ni ada kaitan dengan video marketing, live video, picture marketing, website, posting dalam Facebook, dalam LinkedIn, dalam kita punya Insta dan sebagainya, online link, kita punya branding dan sebagainya. Jadi kita lack of idea untuk buat online marketing sebenarnya. Banyak perkara yang kita buat adalah lebih kita post dalam Facebook, lepas sudah kita biar je. Kita beranggapan satu dunia dah tengok iklan kita. Kita kononnya kita minta kawan-kawan kita share, walhal kawan-kawan kita tak sampai 1000 orang pun. Dan kita harapkan satu kawasan tu, satu daerah tu dapat iklan kita, dan kita rasa iklan kita tu dah cukup memadai. Setakat ni Facebook, kalau kita tak buat link kita punya platform yang baik, kita tak buat platform yang banyak, jadi Facebook sahaja tidak akan mencukupi, kecuali kalau kita buat berbayar. Tapi memandangkan kita semua kalau boleh nak free, kata tak nak bayar, jadi kita perlulah banyak platform, IG, LinkedIn, Facebook, Google, dan juga banyak lagi yang ada dalam kalau kita Google tengok apa marketing platform yang ada banyak. Tapi kita hanya buat Facebook saja, jadi kita amat ketinggalan di situlah.
Jadi untuk tu saya nak bagi tahu, kita ada Facebook, kita ada Insta, mungkin dua ni pun tak cukup lagi. Kita ada WhatsApp lagi, sekarang ni dah ada katalog bisnes WhatsApp. Sorry kalau ada background music tu, sorry ya. Okay. Jadi kalau lepas tu kita kena tambah Google, kita kena tambah website, kita kena tambah banyak lagi perkara-perkara lain, platform lain, supaya menjadikan ianya viral, menjadikan ianya seperti satu-satunya cara marketing yang orang nampak kita. Orang buka Google nampak iklan kita, orang buka Facebook nampak iklan kita, orang buka IG nampak link iklan kita dan sebagainya. Banyak perkara yang kita perlu buat supaya sampai pesanan-pesanan kita kepada setiap manusia yang ada dalam kita punya circle kita. Okay, so first berkaitan branding, iaitu nombor satu, branding ni apakah brand yang kita bawa. Seperti contohnya kalau kita di bawah agensi sudah tentu ada brand dia sendiri. Ada nama seperti agensi ada Key Properties, dia memang ada brand dia sendiri. Akan tetapi kita perlu branding diri sendiri supaya orang kenal seseorang tu dan mempercayai seseorang tu. Sebab Key Properties bukannya seorang, ada ramai. Agensi adalah ramai. Jadi bila kita bertindak atau membuat sesuatu urusan atas nama Key Properties, mungkin dia tak kenal siapa Key Properties, tapi dia kenal Feroz, dia kenal Khairul, dia kenal Azrai dan sebagainya. Jadi nama-nama tersebutlah yang mana akan membuatkan seseorang itu percaya kepada seseorang itu untuk membuat urusan. Jadi kita perlu beri maklumat kepada klien kita yang mana sayalah brand tu, sayalah yang perlu dipercayai. Jadi itu yang perlu dimaklumkan kepada klien kita, brand kita ni apa. Apakah brand kita? Buat satu branding yang mana orang kenal. Contohnya macam kata seperti mana bos saya pernah sampaikan, satu ideologi dipanggil contohnya satu bangunan yang namanya ialah Jasco Aeon. Okey, di dalam bangunan dan Jasco tu ada banyak lagi brand-brand, syarikat-syarikat, kedai-kedai yang membuka di dalam Aeon tadi. Seperti itu sama juga, Aeon tu adalah agensi dan kami semua adalah ejen adalah orang yang membuka kedai-kedai dalam tu. Dalam tu ada Adidas, ada KFC, ada McDonald, ada Happy Jewel dan sebagainya. Ada banyak produk-produk yang dijual dalam tu. Hanya cara penyampaian, cara iklan, cara branding, cara nama sebagainya adalah berlainan. Jadi mereka tak boleh iklankan Aeon, mereka tak boleh branding Aeon, mereka tak boleh branding, mereka tak boleh nak viralkan nama bangunan yang mereka sewakan. Mereka sewa itu. Akan tetapi mereka kena iklankan diri sendiri. Macam tu supaya mereka dikenali, mereka dipercayai. Macam tu juga kita sebagai ejen, kita perlu memperkenalkan branding kita supaya kita dikenali ramai. Once bila kita dah kenali ramai, barulah kita akan dipercayai. Jadi branding nombor satu amat penting untuk dipercayai masyarakat. Oleh masyarakat, bila masyarakat percaya kepada diri kita, pada brand kita, baru dia tahu, baru dia senang nak berurusan dengan kita. Okey, branding itu amat penting, menunjukkan diri kita, satu dipercayai, satu cara kita berurusan, praktis kita kerja macam mana. Brand ni kerja dia macam ni, dia akan kerja A sampai Z sekian. Di dalam tempoh nantikan apa yang dia buat, ni yang dia buat bulan pertama, bulan 2, bulan ketiga. Dan kita perlu, brand kita itulah yang menunjukkan kita ni lain daripada ejen lain. Kita jangan jadi sama. Apakah kredibiliti kita yang lebih? Apakah yang kita menunjukkan kelebihan yang kita ada? Macam mana urusan dengan saya? Saya berurusan sebegini cara, dan membuatkan klien tu ingat cara urusan dengan dini memang cara ni. Kalau dengan orang lain macam biasa, tapi dini lain sikit. So itu yang kita nak klien kenal kita melalui urusan kita, melalui brand kita, melalui tata cara kerja kita, melalui pemakaian kita, melalui outfit kita macam mana. Itulah branding yang kita perlu adakan. Jadi Facebook, dah ada Facebook, letak satu nama branding kita yang mana orang kenal. Contoh saya letak Beard Guy Realtor.
Okey, asalnya sebelum ni saya letak Feros Property for You, tapi sebelah sini saya ada buat lagi satu, saya letak Beard Guy Realtor. Kenapa? Kerana jarang sekali ada orang yang mungkin ada yang menyangkut, tapi dia jarang sekali letak nama tersebut. Jadi saya ambil nama tu dulu supaya orang tahu kalau Beard Guy Realtor memang inilah orangnya. Kemudian cara saya praktis macam mana? Praktis saya macam ni, macam ni sekian. Beri saya lantikan kerja, ini cara saya. Jadi dia akan nampak kita ni lain daripada yang lain. Jadi nombor satu, branding tadi ingat. Okey, yang kedua, bila kita dah ada branding dalam mana-mana kita punya platform, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. WhatsApp pastikan tukar kepada business WhatsApp. Jangan pakai business lama. Untuk tu, kalau nak tahu macam mana cara business WhatsApp, cari dalam Google macam mana nak backup, kemudian macam mana nak install dan macam mana nak mulakan dapatkan katalog dan sebagainya. Okey. Lepas tu selepas dah ada platform-platform, dah ada buat branding, kita perlu buat post iklan-iklan property, post pasal diri sendiri, post pasal property, post pasal up to date apa-apa yang berlaku setiap hari di keliling anda, di projek-projek yang anda handle, pada subsale, pada bank, apa-apa urusan, apa-apa interest yang baru ke apa ke sebagainya, anda harus post sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali satu hari untuk menyebabkan klien atau penonton followers selalu follow dengan kita dan dia nampak kita ni tak bosan, tak boring, tak habis-habis dengan benda sama, tak habis-habis dia punya cerita. Jadi kita kena buat berlainan. Satu hari makan, satu hari minum, satu hari post pasal property, satu hari kita post pasal interest. Bukan pada personal personal pun kita kalau boleh nak buat branding pun boleh, tapi pastikan kita punya fan page, kita punya page untuk property kita ni, branding tu kita gunakan. Guna nama yang sesuai supaya nampak lebih eksklusif. Bila dia tengok, orang akan follow. Dia nampak info best. Selalunya kita akan tekan like, tekan share dan sebagainya apabila info tersebut amat kita suka. Jadi pastikan kita buat sesuatu post yang menyebabkan kita suka. Cuba kalau kita scroll Facebook dan kita akan nampak tajuk-tajuk tertentu, mungkin kita akan stop dan cuba baca, cuba play video dia, ataupun kita cuba tengok gambar-gambar yang lebih lanjut. Jadi kita perlu pastikan kita post lebih daripada 3 hingga 5 kali, dan post yang kita postkan dalam Facebook, LinkedIn, dalam WhatsApp dan sebagainya, status ke story ke sebagainya, kita letaklah post-post yang menarik perhatian. Dekat situ kita panggil guided question ataupun guided post, supaya bila kita letakkan sesuatu persoalan, orang nak klik, nak baca, nak tengok lagi apa lagi info di dalam tersebut. Dan kita nak letakkan video supaya ayat yang kita letak tu menyebabkan orang tengok video. Okey, kita kena letak segala-galanya info. Bukan jangan letak full info supaya orang baca je dah tak tengok video kita. Kadang-kadang kita kena letakkan dalam video segala info lengkap, bukan dalam post kita tu. Ada info yang perlu kita letak full info, kemudian kita letak dalam video. Contohnya property info yang kita nak jual, kita boleh letak detail full info. Dalam gambar hartanah yang kita nak buat ataupun video, kita boleh letak info-info tertentu. Tapi kalau kita nak tarik perhatian orang untuk membaca, kita tak nak orang baca, tapi kita nak orang tengok video. Daripada video tu, dia akan nampak lebih lama, dia attract dengan kita punya post tersebut. Baru dia akan seronok dan dia akan tengok video-video lain. Okay, so pastikan posting kita tu adalah posting yang menarik, menyebabkan orang ramai ataupun kawan-kawan Facebook kita ni tak bosan follow dengan kita. Okay, sama dengan IG dan sebagainya. Saya rasa budak-budak IG pandai macam mana nak buat orang tertarik dengan posting dia tu. Jadi dia akan hantar posting-posting yang tertanda soal supaya orang tu nak tengok lagi, ataupun tertanya-tanya apa lagi agaknya info seterusnya, dan dia akan tekan. Jadi kita pastikan kita punya info-info posting tu menarik perhatian. Okay, first tadi branding, yang kedua kita punya posting dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Apa-apa platform yang lain-lain kita pastikan menarik perhatian. Guided posting kita supaya orang nampak, dia pergi ke arah kita. Jadi follow je. Kita letak link untuk klik, link untuk dapatkan
nama dia untuk dapatkan kita punya, jadikan leads kita dan sebagainya, dia follow sebab dia rasa dia berminat. Okey, pastikan yang tadi tu guided, termasuk sekali dengan guided posting tu adalah yang ketiga. Jadi saya dah select sekali. Okey, kemudian kita perlu letak online link dalam setiap posting kita. Kalau kita dah buat contohnya posting yang kita buat adalah posting penjualan hartanah. Jadi pastikan kita ada online link kepada website kita. Jadi online link tu setiap property yang kita nak jual, kita pastikan ada dia punya link, termasuk dengan dia punya ID kepada property tersebut, kepada iklan property tersebut. Jangan kita masukkan nama website saja. Bila dia klik website, so memang boleh dia akan masuk kepada keseluruhan property. Tapi kalau anda mahu anda punya sahaja, jadi klik kepada detail tersebut supaya dia klik masuk ke dalam property tu. Dia nampak full property dan tu ada gambar, video, info dan sebagainya. Jadi pada posting tadi tak perlulah semua info. Itu dia panggil guided posting. Dia klik, lepas tu dia akan pergi kepada guided link pula macam tu. Okey, jadi online link mesti kena ada. Okey, yang kemudian kita adakan website. Website amat penting. Okey, tadi first branding, lepas tu kita dah ada kat situ posting, lepas tu kita ada guided, lepas tu sekarang kita ada online link dan juga kita ada website. Website, pastikan kita ada website. Kalau agensi dah sediakan website, guna platform yang telah disediakan. Kalau anda ada rajin nak buat website anda sendiri, anda boleh create website dan kena bayar dia punya URL, kena bayar dia punya untuk website dan sebagainya. Tapi kalau agensi biasanya dia dah sediakan. Kalau agensi dah sediakan, guna platform dah ada. Guna link tu, iklankan link tu banyak kali, baru orang dapat tahu. Dalam link kita tu kita ada banyak listing. Dalam website kita ada banyak listing. Jadi melalui itu kita dapat jual property-property yang kita ada dalam website kita. Jangan malu, jangan segan, jangan malas. Okey. Sorry, sakit gigi pula. Okey. And then kita perlu rajin buat video marketing. Buat masa sekarang ni kebanyakan iklan-iklan yang lebih efisien lah, lebih efektif adalah video marketing, video live. Yang ni yang kita jarang buat sebab kita takut malu, kita takut segan lah nanti orang tengok dan sebagainya. Jadi pastikan kita buat iklan-iklan video marketing ni. Kalau ada property yang cantik, selalunya saya lebih sarankan kepada property 400,000 ke atas ataupun 500,000 ke atas hingga 1 juta dan 2 juta. Sebab kita ada property-property seperti tersebut, mungkin semi-D, mungkin banglo, mungkin kondominium eksklusif kan, contohnya macam tu. Jadi property-property yang kita dapat appointment eksklusif, kita boleh buat iklan kita buat satu video khusus untuk property tersebut. Ini yang kat sini saya nak sarankan, kadang-kadang kita ada masalah kat sini. Masalah kita pergi seorang-seorang, lepas tu kita nak ambil video seorang-seorang, kita nak buat live seorang-seorang, semua kita buat seorang-seorang. Jadi bila kita buat seorang-seorang, kita ada benda yang kita tak dapat lengkap, idea tak cantik, lepas tu kita dah buat, dah siap, kita dah iklan, tak jadi best pula benda tu. Jadi saya kalau boleh syorkan, kalau kita ada tim yang berdekatan nak buat video, ajak kawan-kawan 2-3 orang, seorang pegangkan phone dengan dia stand, seorang lagi pegangkan lampu. Okey, sambil tu seorang lagi bagi teks-teks input point-point supaya kita boleh ingat. Kadang-kadang masa kita tengah buat live, kita lupa point tersebut, apa yang kita nak cakap. So kita ada minta member kita ni dah siapkan dalam satu kertas A4, dia slide satu-satu kali point-point yang perlu diingatkan pada kita. Once kita dah macam tu, kita akan nampak lebih profesional sebab ada yang tolong ambilkan video, dia follow kita. Memang ada equipment tertentu yang kita boleh buat sendiri, tapi mungkin mahal. Tapi kalau kawan-kawan kita buat, lain kali kita boleh tukar dengan kawan kita, minta kawan kita pula ambil video shooting untuk kawan kita pula yang buat live. Jadi cara yang sama juga untuk video marketing. Property yang lebih harga 500,000 ke atas hingga juta, kita boleh buat video marketing. Contohnya kita buat macam wawancara lah. Bila wawancara tu kita kenalkan diri kita dulu. Hai, saya Feroz daripada Feroz Property for You, sekian daripada agensi sekian. Hari ni adalah property di mana property di kawasan sekian, taman sekian. Ni adalah saya, mari ikut dengan saya, kita tengok property tu. Nak buat dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Fluent bahasa Inggeris lagi bagus, kalau fluent bahasa Melayu terpulang.
Okay, tunjukkan properti dalam sekeliling semua, ambil short video yang cantik, yang nampak menarik, yang akan membuatkan orang tertarik dengan gambar, tertarik dengan video yang kita ada. Okey, lepas tu bahasa-bahasa, seumpama bahasa kita yang kita gunakan menarik perhatian dan buat mereka tertarik. Guidance kita punya question tu membuatkan dia nak klik, dia nak tengok, dia nak call, dia nak berminat. Kadang-kadang kita punya video dah cantik, iklan dah cantik, harga dah cantik, property, tapi orang tu tak klik untuk nak membeli, tak ada klik untuk minat. Macam mana nak klikkan dia? Aku minat lah. Jadi kita kena keluarkan apa-apa soalan-soalan ataupun info-info membuatkan dia rasa dia nak tahu, dia nak tahu lebih lanjut berkenaan properti tersebut. Jadi video marketing dengan live video ni adalah sama. Seorang boleh tolong rekodkan, seorang lagi boleh tolong buat live. Itu yang perlukan. Kadang-kadang kawan-kawan boleh buat dalam 2 telefon. Beli 2 kamera atau 2 telefon yang sesuai, yang mana kita boleh buat live video dan juga video marketing. Itu kita boleh share dalam kita punya team. Once bila kita selalu upload video-video kita dalam Facebook, Insta dan apa-apa platform online yang kita ada, ianya lebih cepat sampai kepada kawan-kawan, kepada klien-klien, prospek-prospek yang ada di dalam orang ramai yang memerlukan properti tersebut. Kenapa? Sebab video sekarang ni orang malas nak baca sebenarnya. Kalau banyak posting copywriting, banyak-banyak tulis tapi tak ada orang baca. Dia baca 3 rangkap atas, lepas tu dia like, tu dia. Lepas tu dia baca video, kalau apa gambar, dia tengok sikit, dia rasa minat, okey dah ada like. Jadi kalau video dia nak tengok. Jadi sebab tu pentingnya atas ayat-ayat di atas tu menunjukkan orang tu nak tekan. Kalau kita tengok ada beberapa page yang mana dia letak kat situ, lihat apa Tun M katakan, tak sangka perkara ni boleh terjadi. Contohnya kan, lepas tu kita pun nak tengok lah apa yang orang ni kata. Jadi kita perlu ada ayat-ayat yang tu menyebabkan orang nak tekan, nak tengok video kita. Klik video dan dia tengok, dan dari situ dapat info. Kalau dia rasa minat, terus dia jadi. Jadi jangan lupa 2 kamera kalau ada, sebaiknya 1 untuk video recording, 1 lagi untuk live, dan lagi 1 lighting. Kita perlukan lighting yang jelas supaya gambar dan video kita ambil tu nampak lebih terang, lebih jelas. Kemungkinan rumah tu lampu kurang dan sebagainya, jadi kita perlu buat lighting. Saya rasa 1 lighting yang set yang macam bulat tu, kalau kita beli yang jenis 2 pun tak sampai RM100. So kita boleh pasang power bank pun boleh dia jalan. Kita boleh guna pakai mikrofon seperti gini yang ada wire panjang tu, atau yang jenis portable ke terpulang. Kalau rasa ada modal, boleh beli yang equipment yang best lah supaya lebih nampak ni. Tapi untuk itu adalah untuk kita punya investment lah kan, dalam kita punya iklan kan. So boleh sharing dalam kawan-kawan kita. Jadi dalam semua yang tadi saya bagi tahu, branding dan branding, posting, online link, website, video marketing, picture marketing. Picture marketing ni satu lagi kita perlu selalu buat. Pastikan kita letak logo ataupun letak kita punya gambar tepi site tu untuk menunjukkan itu adalah kita, dan kita selalu post every day 3 hingga 5 kali menunjukkan kita aktif. Kita ada di dalam pasaran, kita masih buat perkara yang sama. Jadi dalam bentuk yang sama, kita perlu ada juga up to date. Jangan lupa, kita tak update kadang-kadang dengan kawasan kita duduk tu. Kita tak tahu apa jadi. Duduk di Sungai Buloh atau duduk di Ampang, tapi tak tahu Ampang apa jadi. Kita tahu taman kita je. Balik rumah, pergi kerja, balik rumah. Jadi kita tak tahu Ampang tu apakah upgrade dia kat situ, apa property yang tengah naik, apa projek yang tengah ada, harga macam mana, semua kita kena ambil tahu. Sebab kita cover the whole area. Sebab bila klien tanya macam mana Ampang, so kita boleh bagi tahu apa kebaikan, apa keburukan, apa yang naik, apa yang property yang best beli kat situ, macam mana harga, apa semua kita tahu. Jadi kita perlu up to date supaya apa yang kita sampaikan dalam posting kita nanti, orang nak tengok lagi apa yang terjadi pada Ampang. Itu yang jadi, kita akan jadi follower yang rapat-rapat yang nak follow, tengok apa yang jadi. Kita tengok Facebook dia je lah, semua benda dia tahu. Jadi itu berkaitan dengan kita punya
coverage area. Okay, first branding, and then kita perlu ada marketing online kita, online link, lepas tu kita ada website, picture marketing, video marketing, live marketing. Okay, dan jangan lupa yang mana basic asal adalah flyers dan juga name card. Walaupun anda menjalankan online marketing, name card dan flyers, jangan tinggalkan, tetap akan jadi satu efektif. Dia masih lagi boleh digunakan, dan saya percaya masih lagi ada orang yang masih perlukan flyers dan juga name card. Ada klien-klien saya yang pernah saya jumpa, bila bagi flyers dia kata, wah masih lagi guna flyers ke? Saya memang memerlukan. Sebab apa yang dia kata dia perlukan tu, sebab dia kata dia bukannya jenis online selalu, maknanya oldies lah, oldies yang mana tak jarang online, jarang tengok Facebook, dia perlukan benda tu. Dia kata saya tak pandai online ni, dia tak pandai Facebook. Maknanya kita buat lah, kita set up sedikit untuk offline system. Jangan kita tinggalkan offline. Bila online tak ada, offline ada. Bila kita di luar kawasan, kita boleh guna offline punya cara pengiklanan. Okey, jangan lengah-lengahkan masa 2 minggu yang kita ada kat rumah ni. Kita cuba buat live video, kita cuba ceritakan berkenaan kawasan-kawasan property project yang kita ada. Kita buat video marketing, buat iklan property-property yang kita ada. Macam mana nak buat, macam mana nak iklankan dan sebagainya. Kita cari idea. Okey, motivasikan diri. Post selalu. Dalam hari ni, contohnya sekarang kita ada masa banyak, kita boleh post dalam masa 2 atau 3 hingga 5 kali sehari berkenaan property yang kita ada, berkenaan listing yang kita ada. Tak ada listing, dapatkan daripada leader anda, dapatkan daripada sini anda, dapatkan daripada rakan-rakan anda. Okey, dapatkan daripada lister anda, siapa lister anda, dari situ dapatkan. Okey, picture marketing, jangan lupa letakkan logo. Buat branding sendiri-sendiri, dapatkan branding diri sendiri. Buat macam mana kita rasanya, kalau kita tengok iklan orang, apa yang kita tertarik. Maknanya kita study iklan orang dulu, study iklan orang, study company apa ni, semua orang yang market-marketkan dalam Facebook macam mana, dalam IG macam mana, dalam Google macam mana. Dapatkan info semua tu, create your own creativity. Jangan kata follow je orang lain punya. Kita ambil sikit, kita cuba guna ideologi kita sendiri, kita cuba create something creative supaya nampak lebih menarik. Jadikan branding tu adalah anda. Bila anda menunjukkan branding tu, barulah orang akan datang cari. Okey, setakat ni sahaja video saya. Harap bermanfaat. Gunakan masa yang ada. Jangan keluar rumah. Stay at home. Work at home. Okey, jaga diri. Cuci tangan selalu. And then kalau rasa tak sihat, dapatkan nasihat daripada doktor. InsyaAllah guna sanitizer jangan lupa, dan pakai mask. Kalau keluar pakai mask. Okey, jaga diri. Sekarang ni dia bukan kata sakit demam biasa ni. Ini kena boleh menyebabkan maut. Jadi hargai nyawa yang kita ada setakat ni. Okey, so saya harap video ni menjadi manfaat bagi tim saya dan semua rakan-rakan di luar situ yang juga bersama-sama dengan saya sebagai real estate agent. Saya memberi doa supaya anda semua sihat dan anda semua dapat maju jaya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.